Hai, berjumpa lagi kita pada minggu ini di topik 8.0 yaitu topik keselamatan. Boleh juga rujuk buku teks muka surat 172 sehingga 175. Okey, baiklah. Apa itu buli? Jadi topik keselamatan kita pada minggu ini dia akan menyentuh tentang buli dan gangsterisme. Okey. Perbuatan membuli, dibuli dan gangsterisme merupakan salah satu perbuatan yang harus dielakkan. Maksudnya membuli adalah orang yang melakukan kegiatan buli, dibuli adalah mangsa yang dibuli. Bulilah hasil buli tadi. Dan gangsterisme adalah geng-geng yang ditubuhkan untuk melakukan kegiatan jenayah. Okey. Perbuatan ini memberi implikasi yang sangat besar terhadap emosi murid dan keselamatan di sekolah. Okey, oleh itu, murid perlu pandai menjaga keselamatan diri dan berkemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan harian untuk menghindari perbuatan ini. Terutamanya apabila berada di sekolah. Itu adalah secara ringkas tentang kegiatan buli di bawah topik keselamatan tadi. Kita tengok secara umum. Apa itu buli? Buli terjadi sekiranya terjadi serangan suatu pihak di mana penyerang. Penyerang ini adalah orang yang membuli, lebih berkuasa dan mangsa tidak melawan untuk membalas atau tidak ada reaksi untuk membalas semula. Ini dinamakan kegiatan buli tadilah. Jadi mangsa ini tadi adalah mangsa yang tidak melawan ini tadi adalah orang yang dibuli. Jadi penyerang yang lebih berkuasa adalah pembuli. Dia membuli. Pembuli yang membuli mangsa buli tadi. Jadi itu dinamakan buli. Jadi jangan keliru. Membuli adalah orang yang melakukan kegiatan buli, dibuli adalah mangsa hasil buli tadi. Jadi seorang berkuasa, seorang adalah orang yang lemah, orang yang ditindas. Itu adalah secara ringkasnya tentang bagaimana buli itu terjadi. Itu adalah buli. Jadi kita akan tengok pula apa kategori buli. Apa kategori buli? Okey. Yang pertama adalah secara verbal. Secara verbal adalah seperti topik kita sebelum ini, perhubungan itu atau komunikasi itu. Secara verbal adalah secara lisan melalui percakapan di mana penyerang tadi ataupun pemangsa itu tadi dia mengejek atau mempersendakan dan mencemooh. Mengejek ini maksudnya dia buat sesuatu lah yang membuatkan orang lain pun turut serta untuk mengejek kamu. Mempersendakan, mencemooh. Mempersendakan maksudnya bergurau melebihi batas. Mencemooh itu maksudnya dia marah menggunakan bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang kasar. Itu adalah secara verbal melalui percakapan. Okey, seterusnya kita akan tengok kategori buli secara fizikal pula. Secara fizikal maksudnya melalui sentuhan, seperti menolak, mengugut, mengajak untuk bergaduh, memukul dan mencederakan murid lain. Kalau di sekolah lah. Kalau di luar dia akan memukul dan mencederakan orang lain. Itu secara fizikal. Kategori buli tadi secara verbal dan secara fizikal. Verbal adalah secara lisan melalui percakapan. Secara fizikal pula adalah melalui sentuhan, melalui fizikal anggota badan ke apa-apalah seperti menolak, mengugut, bertumbuk. Itu adalah kategori buli tadi. Ada dua, verbal dan fizikal. Terusnya, apa itu gangsterisme? Gangsterisme adalah kegiatan gangster atau kumpulan kongsi gelap dalam suatu kegiatan jenayah. Kalau di sekolah dia ada puak-puak, maksudnya ada tim-tim tertentu dan ditubuhkan untuk menjadi gangster sekolah. Jadi abang long.
Abang Long kawasan, jadi Kak Long kawasan. Itu adalah gangsterisme. Maksudnya dia ada geng-geng, ada puak-puak tertentu yang boleh bersama-sama melakukan kegiatan gangster ataupun jenayah. Di sekolah pun boleh, di luar pun boleh, seperti drug pusher. Itu adalah contoh-contoh gangsterisme. Baiklah, kita tengok slide seterusnya. Apa faktor penyebab kepada semua kegiatan tadi, seperti bully dan gangsterisme? Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya, yang pertama, bagi menunjukkan kuasa. Bagi menunjukkan kuasa. Ini kemungkinan semasa di sekolah rendah contoh, ataupun dia mempunyai pengalaman lepas di mana dia sering dibuli. Jadi apabila dia sudah meningkat dewasa ataupun dia lebih berani, dia ingin menunjukkan kuasa. Dia ingin orang lain rasa apa yang dia rasa sebelum ini, bagaimana dibuli. Lepas tu dia pula jadi pembuli. Untuk menunjukkan kuasa. Jadi dia nak orang lain rasa apa yang dia rasa sebelum ini. Itu adalah faktor penyebab yang pertama. Yang kedua, bagi kepuasan diri dan memenuhi kehendak sendiri. Itu samalah tadi macam yang pertama tadi, nak menunjukkan kuasa. Lepas tu dia nak orang rasa apa yang dia pernah rasa sebelum ini. Bila dia dah berjaya bully orang, dia rasa puas. Sebab orang itu telah rasa apa yang dia telah rasa sebelum ini, yang sering dibuli. Jadi dia ada berkaitan faktor penyebab ini. Okey, seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Kalau di sekolah kamu banyak menghabiskan masa dengan rakan kamu, kadang-kadang hampir setengah hari kamu di sekolah. Jadi kamu akan lebih rapat dengan rakan-rakan kamu yang sama sebaya lah, walaupun berlainan kelas. Jadi kamu akan mudah terikut-ikut dengan perangai, sikap rakan sebaya kamu. Itu adalah faktor penyebabnya lah. Maksudnya pemilihan rakan yang kurang baik. Okay, kita tengok seterusnya, pengaruh media massa. Pengaruh media massa ini adalah seperti sebab kamu pun asyik pegang phone je, tengok laptop, tengok video. Jadi itu dah pengaruh media massa. Kamu terikut juga apa yang orang lakukan dalam video tersebut. Contoh ingin berlakon, tapi kamu buat secara betul-betul. Contohlah cerita KL Gangster kan. Cerita KL Gangster. Jadi kamu pun terikut-ikut nak jadi gangster dalam tu, nak jadi Sungai Pelan gangster. Itu adalah contoh pengaruh media massa. Kamu mudah terikut-ikut. Beranggapan diri tu hebatlah kalau dapat ikut apa yang dalam video-video tersebut ataupun dalam cerita tersebut. Itu adalah 4 faktor penyebab bagaimana bully dan gangsterisme boleh berlaku. Okey, bagaimana cara mengelak daripada bully dan gangsterisme? Kalau kamu sering menjadi mangsa, kamu hendaklah tahu bagaimana cara untuk mengelak terjadinya perkara-perkara seperti ini. Kalau bully, kamu hendaklah berpegang kepada prinsip 3M, iaitu mengenal bully, menjauhi bully dan melapor bully. Maksudnya, kalau berlaku di sekolah, kamu hendaklah berani untuk melaporkan kejadian-kejadian ini kepada guru disiplin ataupun guru kaunseling. Baiklah, kita tengok slide seterusnya. Okey, slide seterusnya cikgu sudah tamat. Jadi itu adalah serba sedikit tentang topik kita pada minggu ini, iaitu topik keselamatan. Tidak banyak. Maksudnya sepatutnya kamu tahu bagaimana untuk menangani bagaimana menangani kes-kes bully ini. Jadi cikgu berharap kamu dapat mencapailah standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengetahui maksud membuli, dibuli dan gangsterisme. Seterusnya, kamu dapat memahami faktor-faktor penyebab perbuatan bully dan gangsterisme. Jadi kamu juga perlu tahu bagaimana untuk berkata tidak sekiranya kamu terlibat ataupun berada di situasi bully dan gangsterisme. Selalunya kalau di sekolah, kadang-kadang kamu takut untuk mengatakan tidak kepada kawan kamu yang sangat berkuasa tersebut. Okey, jadi sampai di sini saja pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye.